Salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 yang terdiri daripada Amirul Hafiz, Haikal, Faiz, Adam Zainuddin dan Cesada anak lelaki Isot. Sekarang saya ingin membentangkan tentang topik keselamatan makanan. Terima Two hours later. Minta maaf lah kita tadi. Sedang makan makanan. Tapi lepas tu makan sedikit perut. Kenapa Sorry. Pergi masak kan? Ni buat apa makanan ni? Tak maaf bos. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Cik Aikal ni? Ya, saya. Jadi datang ini apa yang nak saya bantu? Sebenarnya saya tengah mengalami keracunan makanan agak teruk. Ini bantu cik. Kena ikutlah cara aturan makanan semua ni Jadi ada tak tindakan yang sewajarnya saya perlu ambil untuk cegah benda? Jadi saya rasa cik patut jumpa pada pihak yang berkuasa lah. Pihak yang sewajarnya iaitu pihak BKKM, Badan Keselamatan dan Kualiti Makanan. Hello, Assalamualaikum. Ini pihak Badan Keselamatan dan Kualiti Makanan ke? Waalaikumsalam, jadi Encik. Kami dari BKKM. Ada apa yang bisa saya bantu? Saya ingin melakukan tahap kebersihan sebuah restoran yang menyebabkan saya mengalami keracunan makanan. So, boleh saya tahu maklumat yang lebih lanjut tentang benda itu? Berdasarkan pemerhatian saya dapati kawasan tersebut tidak berfungsi sebab ada banyak alat yang bertebangan di kawasan makanan dan juga kerja di sana tidak menjaga kebersihan diri dan SOP mereka dengan betul. Okey, terima kasih Encik atas segala maklumat yang diberikan. Jadi kami akan pergi membuat pemeriksaan di kedai tersebut dan mengambil tindakan tata-tata. Okey, setelah menonton video yang menarik tadi, sekarang saya ingin membentangkan tentang pengenalan terhadap keselamatan makanan. Keselamatan makanan ini merujukan kepada pengendalian, penyediaan dan penyimpanan makanan dengan cara yang selamat untuk mengelakkan pencemaran makanan dan mencegah penyakit bawaan makanan. Ini termasuk beberapa rutin yang perlu diikuti untuk mengelakkan berlaku bahaya kesihatan yang teruk. Latar belakang terhadap keselamatan makanan. Sejak beberapa tahun yang lalu, isu keselamatan makanan sering diperkatakan dalam banyak kalangan pihak, terutamanya pihak akademik dan kerajaan. Ini kerana kebergantungan negara pada makanan yang diimport agak membimbangkan. Sedangkan usaha yang memastikan Malaysia tidak mengalami krisis makanan pada masa depan ini belum mencukupi. Pengeluaran beras negara pada ketika ini hanya kira-kira 2 juta sahaja, 2 juta tan setahun, mengakibatkan Malaysia banyak bergantung kepada beras import. Oleh itu, petani perlu memberikan insentif yang lebih besar supaya hasil tani mencukupi dan berkualiti. Inovasi dan kajian baharu dalam pertanian juga perlu ditingkatkan juga bagi membolehkan Malaysia bukan sekadar mengimport tetapi menjadi ekspor makanan pada masa hadapan. Seterusnya ialah hubungan antara manusia. Yang pertama ialah stabiliti ekonomi. Apabila individu mempunyai akses yang mantap kepada makanan, mereka dapat bekerja secara produktif dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, pendidikan dan pembangunan. Kanak-kanak yang mempunyai akses kepada pemakanan yang mencukupi akan berprestasi lebih baik di sekolah, akan membolehkan mereka mencapai potensi. Dan terakhir sekali ialah kelestarian alam sekitar. Penggunaan sumber secara mampan dapat memberi jaminan sumber makanan pada masa hadapan. Berikut ialah beberapa hubungan antara agama. Yang pertama ialah hukum diet, contohnya konsep halal dan haram. Kita hendaklah kawal jenis makanan yang dibenarkan. Yang kedua, kebersihan, ajaran tentang kebersihan, iaitu cuci tangan sebelum dan sesudah menyediakan makanan. Yang ketiga, perayaan agama, iaitu hubungan dengan persiapan makanan dan panduan tentang penyediaan makanan pada hari perayaan. Dan terakhir sekali ialah puasa dan pembersihan, iaitu praktis puasa dan kesedaran terhadap makanan dan juga pembersihan dalam ritual agama termasuk persiapan makanan. Bagi kepentingan sistem nilai dan etika keselamatan makanan, sistem nilai dan etika memiliki peranan penting dalam konteks makanan kerana perkara tersebut membentuk asas moral dan normatif. Berikut adalah beberapa kepentingan. Yang pertama adalah kesihatan masyarakat.
Etika makanan memastikan makanan yang dihasilkan dan dijual kepada masyarakat adalah selamat. Nilai seperti kejujuran dalam label makanan dan kewajipan pengeluar untuk menyediakan maklumat yang tepat tentang bahan dan proses pengeluaran sangat penting untuk kesihatan masyarakat. Yang kedua adalah keadilan sosial. Sistem nilai dan etika memastikan keadilan dalam pengedaran makanan. Yang ketiga adalah kepelbagaian budaya. Ia juga penting untuk menghormati kepelbagaian jenis dan tabiat makanan dari pelbagai kumpulan masyarakat. Yang keempat adalah kualiti produk. Etika makanan dapat membantu mengawal tahap kualiti produk makanan yang dihasilkan untuk memenuhi syarat kesihatan dan keselamatan yang ditetapkan. Dan akhir sekali, pendidikan pengguna dapat memberi pemahaman tentang kepentingan memilih makanan yang selamat dan sihat. Peranan sains teknologi terhadap keselamatan makanan. Dari sektor sains, ianya menghasilkan varieti tanaman baharu yang dapat tahan terhadap perosak, gangguan iklim, cuaca dan kadar produktiviti hasil yang tinggi. Selain itu, dari sektor teknologi pula, aplikasi sistem automasi dan Internet of Things (IoT) mampu mengoptimumkan sistem kawalan faktor pemboleh ubah yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan seperti kelembapan tanah, suhu dan nutrien. Seterusnya, dari sektor inovasi, ialah dapat memacu kemajuan dalam menangani cabaran dan isu yang dihadapi oleh sektor pertanian seperti perubahan iklim yang dapat menjejaskan kualiti tumbuhan sayur-sayuran. Di samping itu, melalui sektor penjagaan, proses pengawitan membantu memanjangkan jangka hayat makanan, mengurangkan sistem makanan dan meningkatkan kualiti dan keselamatan makanan melalui teknik pembekuan, pengetinan dan pengeringan. Akhir sekali, melalui sektor keselamatan, ia dapat mengurangkan penggunaan bahan pencegah seperti racun perosak kimia yang boleh membahayakan kesihatan pengguna dan alam sekitar. Kesimpulannya, keselamatan makanan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan harian dan ia memainkan peranan yang kritikal dalam menjaga kesihatan dan kebajikan masyarakat. Sekian, terima kasih.